Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazira binti Zulkifli. Pada hari ini saya akan menerangkan tajuk Qawaid Al-Lughatul Arabiyyah Uslubut Ta'ajjub. Apa yang dikatakan dengan uslubut ta'ajjub adalah gaya bahasa yang menggambarkan kekaguman. Okay, baik. Kita pergi ke slide seterusnya. Okay. Ni ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Nurul Huda binti Muhammad Saleh dan saya sendiri Nur Hazira binti Zulkifli dan Nur Fazlin binti Ali Saiful, Nur Sakinah binti Ahmad Shihab dan Siti Raihanah binti Muhammad Safian. Okay, baik. Kita masuk kepada tajuk yang pertama iaitu At-Ta'rif Uslubut Ta'ajjub. Ta'rif Uslubut Ta'ajjub. Huwa uslubu yasta'milu li'atibari an-dahsyati aw isti'zami sifatu fi syai'in ma. Okay, apa maksud dia? Bentuk yang digunakan untuk menggambarkan kekaguman atau menganggap besar sesuatu itu. Okay, nampak kan? Saya highlightkan kekaguman dan menganggap besar. Maknanya ta'ajjub ni benda yang kita kagum dan benda yang kita anggap sesuatu tu besar. Macam kalau dalam bahasa Melayu kita cakap wah cantiknya, wah handsomenya, wah besarnya. Macam tu. Wah besarnya rumah awak. Wah banyaknya duit awak. Kita kagum. Okay. Itu adalah ta'ajjub. Okay. Kita pergi kepada slide seterusnya. Misal dan i'rab. Okay. Misal yang pertama saya datangkan contoh dengan ma akbara jabbala. Ma akbara jabbala. Apa yang dimaksudkannya? Betapa besarnya gunung. Betapa besarnya gunung. Ma akbara. Tu dia guna dalam bahasa Arab. Okay, boleh juga tukar apa? Contoh, ma ajmala. Banyak kekaguman dalam bahasa Arab. Okay. I'rab pula. Pergi i'rab satu-satu Okay. I'rab yang pertama. Ma. Okay, tengok kat sini ma Isim nakirah bimakna syai'in azim mabni ala sukun fi mahalli rafa' mubtada'. Dia adalah isim nakirah yang menunjukkan sesuatu yang azim, mulia. Yang keadaannya adalah mubtada'. Okay. Tengok pula kepada akbara. Okay. Fi'al madi wal fa'il dhamir mustatir. Ujuba taqdiru huwa wa jumlatu min fa'il wal fa'il khabar ma. Okay. Lepas mubtada mestilah khabar. Dekat sini adalah khabar ma. Okay, dia adalah fi'al madi yang dhamir dia tersembunyi, mustatir. Yang kita tak nampak. Okay, kita pergi kepada jabbala. Jabbala apa? Okay, maf'ulun bi mansub bil fathah. Maf'ulun bi mansub bil fathah. Sebab apa dia jadi maf'ulun bi? Sebab dia kedudukan dia adalah selepas fa'il akbara. Nampak ni? Fa'il. Jadi maf'ulun bi baris dia apa? Baris atas. Okay, itu contoh yang pertama. Okay, saya datangkan contoh yang kedua. Ajmala bituyuri. Tadi ma akbara. Yang ni contoh dia ajmala. Dia ada sirah dia. Nanti ada yang lain akan menerangkannya. Okay, apa maksud dia? Betapa cantiknya burung. Cantik burung. Boleh juga ajmala biwajhi. Cantiknya wajah awak. Okay. I'rab dia yang pertama, fi'il madi ja'a ala suratul amar mabni ala al-fathah muqaddar. Yang berbaris atas. Okay. Yang kedua,
bituyuri. Ba ni adalah ba zaidah. Apa makna ba zaidah? Ba tambahan. Okey, yang ketiga tuyuri. Fa'il marfu' bidhamma muqaddara 'ala ra. Fa'il marfu' dia fa'il. Tapi kalau kita tahu kan fa'il kan baris depan kan. Tapi dekat sini jadi baris bawah, kenapa? Sebab didatangkan huruf jar ni, ba ni. Jadi huruf baris dia yang baris dhammah tu tersembunyi, yang tak nampak, yang tersorok dekat ra tu. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Raihana binti Muhammad Safian akan menerangkan tentang siratan at-ta'ajub wa syurutiha. Sirah ta'ajub dan syarat-syaratnya. Sirah ta'ajub ini terbahagi kepada dua wazan. Wazan yang pertama iaitu ma af'alahu dan wazan yang kedua af'il bih. Okey, saya datangkan contoh untuk ma af'alahu. Misal ma af'alahu ma ahsanal qamar. Okey, alangkah baiknya bulan. Okey, kita tengok kepada af'il bih pula. Af'il bih misalnya akrim birrijal. Hormatilah lelaki itu. Okay, kita tengok ma af'alahu tadi tu, ma ahsanal qamar. Kita pergi tengok pada i'rab. Ma apa dia punya i'rab dia? Okay. Ma isim nakirah bima'na syai'in mabni ala sukun fi mahalli rafa' mubtada. Okay. Ahsana pula. Ahsana ni dia akan jadi pada fi'il madhi mabni ala al-fathah lita'ajjub, dan al-qamar dia akan jadi maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi fathah zahirah. Ataupun kita boleh tukar tadi ma ahsana, kita boleh jadi ma ahsanahu. Okey, ma ahsanahu ni ha belakang tu dia akan jadi ha dhamiran muttasilan mabniyan ala dham fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Okey, af'il bihi saya bagi contoh tadi akrim birrijal. Okay, kita tengok. Bila kita i'rabkan akrim tu dia jadi fi'il madhi jaa ala sighatul amri li insya'il ta'ajjub. Okay, birrijal. Ba tu dia jadi harfun jar, dan rijal dia jadi isim majrur lafzan marfu' mahalla ala annahu fa'il. Okay, kita pergi pada slide seterusnya. Slide seterusnya saya akan terangkan tentang disyaratkan untuk ta'ajub ini menggunakan dua lafaz yang tadi saya dah terangkan, iaitu ma af'alahu dan af'il bih, iaitu fi'ilnya mestilah ada 7 saya bagi di situ. Yang pertama ayyakuna sulasian, ayyakuna taman, laisa alwasfu minhu ala wazan af'al allazi muannasahu fa'la'a. Yang keempat musbitan. Yang kelima ma'nahu qabilan litafawut. Yang keenam mabniyan lil ma'lum, dan yang ketujuh mutasarrifan. Okey, kita tengok slide seterusnya. Saya akan terangkan 3 daripada 7 syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Okey, yang pertama ayyakuna sulasian. Dia mestilah fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf. Okay, contoh saya bagi di situ jamula, azuma, azuba. Okay, bila kita tukarkan ikut wazan tadi, dia akan berubah jadi ma ajmala, ma a'zuma. Okay, kita tengok yang kedua, ayyakuna taman. Dia mestilah fi'il yang sempurna. Ayyu ghairu naqis mislu kana wa akhwatuha. Okay, misal saya bagi dekat situ kana huwa fahiman.
Bila kita tukarkan ikut wazan tadi, dia jadi ma ajmala kaunuhu fahiman ataupun ajmil bikaunihi fahiman. Okay, saya bagi contoh yang mudah. Kana Zaidun qa'iman. Adalah Zaid itu berdiri. Okay, dia kana kan dekat situ. Kalau kita nak jadikan ikut wazan tadi, ma aqwanu Zaidan qa'iman. Alangkah Zaid itu berdiri. Kalau kana je dekat situ, dia tak kukuh. Untuk masukkan ta'ajub tadi. Bila nak masukkan wazan ta'ajub tu, dia ada kaedah lain. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Yang ketiga, kita akan tengok laisal wasfi minhu ala wazan af'al allazi muannasahu fa'la'a. Bukan fi'il bila wazan af'al jadi muannas, tapi dia akan berubah menjadi fa'la'a. Misal saya bagi contoh, aswadun. Dia akan berubah jadi sauda. Okey. Sauda ni kita boleh gunakan, tapi kalau kita nak masukkan wazan ta'ajub, dia tak boleh jadilah dekat situ. Dia jadi macam ma sauda'a, macam tak kena. Kalau nak masukkan boleh, tapi dia ada kaedah lain. Baik, itu sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Mak Sadeh. Saya akan menyambung fi'il untuk menjadikan dia sebagai uslub ta'ajub. Yang pertama ialah an yakuna musbitan. Fi'il tersebut mestilah tetap. Tetap tu maksudnya apa? Ayu laisa manfiyan. Dia bukanlah fi'il yang ada kata nafi di dalamnya seperti lam yazhab ataupun ma safar. Itu okey, seterusnya an yakuna mabniyan lil ma'lum. Syarat seterusnya ialah fi'il tersebut diketahui pelakunya. Dia bukanlah fi'il yang mabni lil majhul, yang tidak diketahui pelakunya. Slide seterusnya. Baik, syarat yang seterusnya ialah an yakuna mutasarrifan. Fi'il yang digunakan untuk menjadikan fi'il uslub ta'ajub mestilah boleh ditasrifkan. Maksudnya apa? Fi'il tersebut boleh datang daripada fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Tasrif 14 yang kita belajar tu, dia boleh ditasrifkan. Iaitu fi'il tersebut bukanlah fi'il yang jamid, laisa fi'lan jamidan, bukan fi'il yang statik. Maksudnya fi'il yang tak boleh ditasrifkan. Contoh fi'il yang tidak boleh ditasrifkan ialah laisa, asa, bi'sa. Okey, fi'il tersebut tidak boleh ditasrifkan. Syarat yang terakhir ialah an yakuna maknahu qabilan litafawut. Fi'il tersebut mestilah maknanya boleh menerima perbandingan lebih atau kurang. Contohnya lebih cantik. Maknahu qabila litafawut ni maksudnya contohnya ma ajmala at-tuyur. Cantiknya burung itu. Cantik dalam konsep ini adalah cantik yang separuh cantik, cantik yang sederhana cantik, cantik sangat-sangat. Macam tu maksud dia. Okey. Fi'il yang digunakan tersebut maksudnya mestilah boleh ada tahap-tahap gitu, macam lebih cantik, lebih menarik, lebih. Okey, dan dia bukanlah laisa fi'il seperti mata, fana, halaka, gharaka. Kerana fi'il tersebut tidak boleh, sebab maknanya tidak boleh menerima perbandingan lebih atau kurang. Contohnya lebih mati. Contohnya ma amata Muhammad. Alangkah lebihnya mati Muhammad. Dia tak boleh jadi macam tu sebab mati adalah sekali. Dia tak ada tahap mati separuh, mati sederhana, mati terus. Tak ada. Itu maksudnya. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Baik, saya Nur Sakinah binti Ahmad Syihab akan meneruskan tentang bagaimana kaedah ta'ajub yang tidak memenuhi syarat. Apa dia? Yang pertama ialah jika fi'il tersebut ialah jamid ataupun kaku ataupun tetap ataupun statik seperti ni'mah, ataupun fi'il yang tidak bersesuaian untuk dita'ajubkan seperti mata wafa. Mata wafa ni tentang kematian. Tak ada orang cakap ma amata, wah kematian. Tak ada. Biasa kematian orang akan mentafsirkan tentang kesedihan. Yang kedua, jika fi'il itu nafi seperti la yafuzu, macam mana nak buat dia jadi ta'ajub walaupun dia fi'il nafi. Yang ketiga, jika fi'il tersebut melebihi daripada 3 huruf ataupun ghairu sulasi seperti perkataan ibtahaja. Baik, kaedahnya slide seterusnya. Okey, tengok. Yang pertama, masalah yang pertama, jika perkataan tersebut ghairu sulasi ataupun dia kata sifat ataupun dia fi'il nafi, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, tambahkan ma asyadda ataupun asydid ataupun ma ajma'ala ataupun apa sahaja fi'il ta'ajub. Yang kedua, harus tukarkan fi'il kepada masdar. Contoh ayat adalah ibtahaja at-talibu. Ibtahaja maksud dia gembira. Sama dengan maksud fariha. At-talibu pelajar. Termasuk macam mana nak tambahkan ma asyadda? Jadi ma asyadda ibtihaja at-talibu. Fi'il tadi, fi'il ibtahaja tadi tukarkan kepada masdar iaitu ibtihaja. Pun ada kaedah yang kedua, kalau kita nak gunakan asydid, kena tambahkan ba zaidah. Jadi asydid ibtihaji at-talib. Begitu juga dengan fi'il nakis. Contoh ayat kana huwa fahiman. Jadi sama juga tambahkan fi'il ta'ajub. Contohnya ma ajmala qawluhu fahiman. Ataupun contoh yang kedua, kita tak nak guna ma ajmala, kita nak guna fi'il lama. Ajmil biqawnihi fahiman. Baik. Masalah yang ketiga, fi'il nafi ataupun mabni lil majhul akan diterangkan seterusnya. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Fazlin binti Ali Syaiful akan meneruskan pembentangan daripada slide sahabat saya Nur Sakinah mengenai tentang kaedah ta'ajub yang tidak memenuhi syarat. Perkara yang ketiga adalah fi'il manfi. Okey, fi'il manfi ni sebenarnya adalah fi'il yang sebelum dia ada huruf nafi. Huruf nafi ni huruf apa? Huruf la. Huruf la tu disebut sebagai huruf nafi. Maka kaedah yang boleh kita buat untuk ta'ajubkan ayat tersebut, yang pertama, sebelum fi'il manfi tu kita kena datangkan satu fi'il pembantu. Dekat sini saya datangkan fi'il pembantu dia adalah ma'adhara. Ma'adhara tu sebagai fi'il pembantu. Yang kedua, kaedah kedua, perkataan la, fi'il nafi ni tadi kita tukar kepada Allah. Allah ni sebenarnya adalah gabungan antara perkataan an dengan la. Maka jadilah Allah yasuduqa. Maka ayat penuh dia adalah ma'adhara Allah yasuduqal amil. Fi'il ni tadi kita dah ubah kepada masdar muawwal. Maksudnya apa? Maksudnya betapa susahnya kalau ada pekerja yang tidak dipercayai. Manakala slide seterusnya pula, untuk mabni lil majhul pula, okey, kaedahnya adalah sama macam tadi. Sekiranya fi'il itu mabni lil majhul, maka sebelum fi'il tersebut datangkan fi'il pembantu dan fi'il tersebut ditukar kepada masdar muawwal. Okey, sama juga kaedahnya. Yang pertama, sebelum fi'il mabni ni kita datangkan satu fi'il pembantu. Di sini saya pilih ma'ajmala sebagai fi'il pembantu ikut kesesuaian ayat. Kita nak letak fi'il pembantu tu ikut kesesuaian ayat. Yang kedua, untuk fi'il tersebut macam yuqalu, sebelum perkataan yuqalu kita tambahkan perkataan an sebelumnya. Maka jadilah ma'ajmala an yuqalul haqqu. Perkataan an yuqalu tu kita dah masdarkan kepada masdar muawwal. Dan slide yang seterusnya,
berkaitan la yata'ajjub mutlaqan. Okey, la yata'ajjub mutlaqan ni adalah perkara yang kita tak boleh untuk ta'ajubkan ayat tersebut. Ada dua sahaja. Yang pertama, fa'il jamid dan yang kedua ghairu qabil lil tafawut. Dua-dua perkara ni kita tak boleh nak ta'ajubkan sebab apa kita tak boleh nak ubah ayat tu. Ayat asal tu kita tak boleh nak jadikan masdar, tak boleh. Sebab apa? Tak sesuai. Macam asa, laisa, ni'ma, bi'isani, fi'il jamid kita tak boleh nak ta'ajubkan dia. Macam tu juga dengan ghairu qabil litafawut. Pun sama, kita tak boleh nak ubahkan dia macam sahabat saya Nurul Huda tadi kata, dekat macam perkataan mata, mati. Kita tak boleh nak cakap mata Ahmad. Kita tak boleh lebih mati Ahmad. Kita tak boleh. Maka dua-dua perkara ni adalah perkara yang kita tak boleh dita'ajubkan. Sekian sahaja daripada saya di atas pembentangan ini. Terima kasih.